Hello, Assalamualaikum. Jadi hari ni cikgu nak teruskan kita punya sesi pembelajaran sains dengan topik seterusnya iaitu proses pencernaan pada manusia lah. Jadi kita tengok kalau ada buku teks semua boleh keluarkan buku teks muka surat 49. Jadi proses pencernaan diberi situasi pada suatu petang di rumah Rani. Ni rumah Rani lah ni. Kita dapat lihat dalam ni. Rani dia kata sedapnya. Macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan. Jadi Rani kat sini dia makan biskut yang keras. Macam mana biskut yang keras tu bila masuk dalam mulut dia, dia boleh jadi lembut. Jadi kita tengok proses yang berlaku di dalam mulut apabila seseorang tu makan lah. Jadi biskut ni dia dihancurkan oleh gigi dengan bantuan lidah dan juga air liur. Jadi bila dihancurkan oleh gigi, gigi tu kunyah. Lidah tu pun membantu, air liur pun membantu, dia akan menjadi cebisan yang lebih kecil. Jadi cebisan yang lebih kecil tu dia akan jadi lembut dan mudah untuk ditelan. Kita dah belajar sebelum ni gigi kita ada berapa jenis? Ada berapa jenis gigi? Cuba ingat balik. Kita ada 3 jenis gigi. Yang pertama gigi kacip, bahagian depan tu fungsinya untuk memotong makanan. Yang kedua kita ada gigi taring. Gigi taring yang kat tepi yang tajam ni ada 4 ni. Fungsi dia untuk mengoyakkan makanan. Dan yang ketiga kita ada gigi geraham. Geraham yang belah belakang sekali tu. Itu fungsinya untuk menghancurkan dan melumatkan makanan. Jadi bila kita makan, kita tak gigit guna gigi depan tu. Kita kunyah menggunakan gigi geraham. Seterusnya kita buka muka surat yang seterusnya. Dari sinilah berlakunya proses pencernaan. Proses pencernaan akan dimulakan daripada mulut. Kat mulut ni lah kita akan mengunyah. Selepas makanan tu dah jadi kecil, dia dah jadi cebisan yang kecil, makanan tu kita akan telan dan masuk ke dalam ni esophagus. Esophagus ni. Esophagus ni satu saluran yang orang cakap dekat leher ni lah. Dia kecil je saluran dia. Saluran yang dekat leher ni. Makanan tu akan melalui proses yang kita panggil proses peristalsis lah. Dekat dalam esophagus ni. Kemudiannya dia akan pergi ke dalam perut. Perut kita kat bawah ni lah. Sini. Ini namanya bahagian perut. Bahagian perutnya. Cikgu highlightkan pakai warna merah. Ini perutnya. Yang macam belon tu. Dan seterusnya dia akan pergi pula ke bahagian usus. Kalau tengok kat sini usus, sebenarnya usus kita ada 2 jenis. Satu usus kecil dan satu usus besar. Dan kalau kita tengok kat sini, usus kecil ni yang berselirat ni. Ni usus kecil. Dan yang keliling dia ni itu adalah usus besar. Makanan akan masuk ke dalam usus. Dekat usus ni lah nutrien-nutrien tu akan diserap. Dan seterusnya dia akan pergi kepada kawasan akan pergi kepada bahagian dubur. Kemudian makanan tu akan disingkirkan. Kalau siapa yang ada handphone, jadi lepas ni boleh scan kod yang ada pada muka surat 50 ni. Kita ada satu lagu pencernaan. Mula pencernaan menggunakan lagu Anak Itik Tok Wee. Boleh buka handphone masing-masing, scan QR code ni dan dengar lagu dia. Jadi sekarang cikgu akan teruskan kepada muka surat seterusnya. Ini kita akan terangkan secara lebih detail lah apa itu proses pencernaan makanan tu. Tadi dekat dalam mulut. Kalau kita ingat dulu kita dah ada baca kisah buah anggur. Buah anggur yang dimakan. Dekat muka surat yang sebelum tu, muka surat 30 lebih, topik yang sebelum ni. Topik gigi. Jadi kita sambung lah. Kalau kita ingat kisah buah anggur tu hari tu, dia dah dikunyah oleh gigi. Jadi itu permulaan proses pencernaannya daripada dalam mulut. Selepas buah anggur tu dah dikunyah, dia dah jadi kecil. Jadi dia akan masuk ke dalam laluannya inilah esophagus ni. Alamak, gelap pula.
Okey, jadi dia akan masuk ke dalam esofagus. Okey, dekat dalam esofagus tu laluan dia sempit. Jadi itulah kenapa pentingnya kita kena kunyah makanan tu betul-betul supaya kita tak tercekik. Sebab laluan esofagus tu dia macam straw je. Kalau straw tu kecil, kita nak sedut makanan yang besar. Contohnya kita pakai straw kecil, kita nak sedut cendol. Cendol tu besar. Dapat tak? Tak dapat kan? Jadi macam tu lah. Makanan tu kita kena kunyah sampai hancur, betul-betul hancur. Dah jadi kecil, barulah kita telan. Jadi jangan makan tergesa-gesa. Nanti laluan tu sempit, tercekik. Okey, jadi kat sini lah. Tengok buah anggur tu cakap, sempitnya laluan ni. Ke manakah saya akan dibawa? Ke mana? Tadi kita dah tengok. Mula-mula dengan mulut. Lepas mulut dia turun kepada esofagus. Okey, kemudian dia akan pergi ke mana? Cuba ingat balik. Dekat muka surat 50 tadi. Dia akan pergi ke mana? Okey, jadi seterusnya daripada esofagus dia akan pergi kepada perut. Okey, jadi perut kat sini ya. Okey, bila dia masuk dalam perut, anggur ni pun dia dapat jumpa kawan-kawan dia lain. Kawan-kawan makanan yang lain pun ada kat sini jugalah. Okey, jadi dekat dalam perut ni dia ada sebenarnya satu cecair lah. Ada satu jus kat dalam perut tu yang boleh menyebabkan makanan menjadi semakin mengecil. Makan makanan apa? Dia makan anggur. Okey, jadi makanan tu semakin mengecil. Dia akan dicernakan. Istilahnya adalah dicernakan. Dia semakin kecil. Dia dicernakan di dalam perut. Ni dia ada. Kalau kita ikut istilah sains ni, kita panggil jus gester. Tapi kalau nak mudah faham ni macam asid perut lah. Dekat dalam tu ada cecair dia yang menolong mencerna makanan. Okey, lepas daripada perut, dia akan turun ke bawah lagi. Okey, dan dia akan masuk ke dalam usus. Usus tu, kalau orang Melayu cakap perut lilit lah. Perut lilit. Kenapa panggil perut lilit? Sebab dia dekat bawah perut. Dekat bahagian perut kita tu lah. Lepas tu dia berlilit. Dia bersimpul-simpul. Panjang. Kalau kita tarik, usus tu panjang. Okey, jadi dekat dalam usus tu, makanan tu, dia punya nutrien dia akan diserap. Nutrien tu apa? Apa tu nutrien? Okey, nutrien tu zat-zat makanan tu lah. Kalau sebelum ni ingat kita ada belajar kelas makanan kan? Kita ada belajar 7 kelas makanan. Kalau ingatlah 7 kelas makanan ada vitamin, ada mineral, pelawas, ada air, ada lemak. Jadi semua tu akan diserap di dalam usus kecuali air dan juga pelawas. Air dan pelawas dia tak diserap lah. Jadi nutrien ni senang kita nak ingat zat. Sebab tu kita kena makan makanan yang berzat. Jadi makanan yang berzat tu dia dapat diserap lah di dalam usus tu nanti. Dia dapat serap semua makanan tu. Ni situasinya di dalam perut awak semualah. Nampak nutrien tu diserap masuk ke dalam perut. Okey, daripada situlah kita dapat. Dan nutrien tu bukan diserap masuk dalam perut, diserap masuk ke dalam badan semasa dia berada di bahagian usus. Okey, selepas daripada usus, ke mana buah anggur tu akan pergi? Cuba ingat balik. Tadi kita mula dengan mulut. Mulut tu kunyah makanan. Lepas tu kita turun kepada esofagus. Laluan yang sempit tu. Dan akhirnya dia akan pergi ke perut. Dekat perut, makanan tu dia semakin mengecil. Dia cernakan. Dan selepas dia perut, dia akan dibawa ke dalam usus yang berselirat perut lilit tu. Dan lepas daripada usus, dia akan sampailah kepada bahagian yang terakhir dalam sistem pencernaan. Bahagian dia yang terakhir adalah di bahagian dubur lah. Okey, kalau kita tengok, boleh tengok rajah yang kat muka surat 50 tadi tu. Kat mana dubur tu. Okey, makanan ni pun awak tengok selepas dia dah diserap nutrien dia dekat usus tadi, warna dia, anggur tadi, grapes tadi kan, asalnya warna purple, dah berubah warna dah. Dia punya zat-zat nutrien dia semua dah hilang. Okey, jadi bila dia dah sampai di bahagian dubur ni, kita dapat tengok. Dia pun dah berubah bentuk dah lain dah bentuk dia. Dah tak macam bentuk anggur dah. Awak pun tahu itu bentuk apa. Dia dah berubah menjadi tinja. Okey, dia dah berubah menjadi tinja. Tengok dia cakap apa? Kami dah jadi tinja dan tidak diperlukan lagi. Okey, tinja ni adalah dalam erti kata lain, senang awak faham, tinja tu adalah najis lah. Dah jadi najis. Najis tu adalah
sisa makanan yang kita makan yang badan kita tak perlukan lagi. Kita tak boleh simpan. Kalau kita simpan, dia boleh menghasilkan toksik. Jadi tinja tu mesti dibuang. Jadi dia dah jadi tinja. Dia kata kami dah jadi tinja. Kami dah tak diperlukan lagi. Okey, kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Dia makan anggur. Okey, jadi apa yang dia akan jadi? Dia akan jadi apa selepas ini? Selepas tu, dia makan grapes. Jadi selepas tu, dia akhirnya pengakhiran bagi anggur tu tadi yang dah berubah kepada tinja adalah di dalam mangkuk tandas. Okey, jadi pengertian dia. Pengertian maksud pencernaan tu kita boleh dapat. Okey, tengok dalam kotak yang berwarna biru tu. Okey. Kita tengok kotak yang warna biru tu. Okey, dia cakap apa kat sini? Pencernaan adalah proses menghancurkan makanan. Jadi dia adalah proses untuk kita menghancurkan makanan untuk menjadi cebisan yang lebih kecil. Supaya fungsi utama dia supaya nutrien, zat-zat tu tadi dapat diserap semasa melalui urutan aliran makanan. Jadi, fungsi proses pencernaan ni kenapa dia penting dalam badan kita adalah supaya kita dapat serap nutrien. Kalau kita tak ada sistem pencernaan, kita makanlah benda yang berkhasiat macam mana pun tak dapat diserap. Tak dapat diserap, tak dapat zat tu tak dapat kat badan kita. Jadi rugilah. Jadi itulah betapa pentingnya proses pencernaan. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan tadi daripada mula sampai habis tadi. Okey, apa yang cikgu nak? Awak buka buku sains, buku tulis. Okey, jadi lukiskan pada cikgu urutan aliran makanan dalam sistem pencernaan. Yang kita mula daripada mulut tadi, lepas tu kita turun pada esophagus, lepas tu kepada perut, kepada usus dan akhirnya kepada dubur. Lukiskan cikgu urutan aliran makanan dalam sistem pencernaan. Lepas tu ambil gambar, send pada cikgu dalam WhatsApp group. Boleh? Okay, see you again. Bye.